Assalamualaikum semua. Hi everyone. Berjumpa lagi kita dalam Kotak Suara. Okey, so ini merupakan episod terakhir bagi tahun 2020 Farah. Dan cantik je, ngam-ngam kita dalam episod 20 pada tahun 2020. Sebab next week kita dah tahun baru. Penutup yang cantik. Sebab baru-baru ni podcast.my ada keluarkan artikel tentang podcast Kotak Suara. So terima kasih kepada podcast.my atas hebahan tersebut. Tetamu yang kita jemput pun bukan biasa-biasa ya. Kemain susah sangat nak jemput dia sebab dia busy. Seminggu ni topik kita apa, Tin? Aku isteri dan editor. Tersasul-sasul. Macam drama pula tajuk dia. Macam drama ketujuh tu kan. Okay, boleh tak cerita sikit tentang diri Atin? Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Fatin Atika. Saya asal Kedah dan sudah berkahwin. Bekerja sebagai senior editor di Patriots. Jadi, kalau anda kat luar sana tertanya-tanya, kenapa kami pilih topik Aku Isteri dan Editor ni? Sebab kita orang nak tanya pasal kejayaan Atin lah dengan kehidupan dia. Jadi Atin pernah terfikir ke nak jadi senior editor macam sekarang? Sebenarnya tak terfikir sangat pun. Mula-mula tu dia berasal daripada minat. Bila minat tu macam kita sanggup bermula daripada bawah. Jadi masa kat sekolah saya ambil aliran agama. Wow. Jadi macam mana boleh tiba-tiba macam pergi ambil bahasa pula? Dari tadika, mak saya suka paksa masuk benda-benda agama ni. Dan pergi ke sekolah rendah dia juga tentukan. Pergi sekolah menengah dia juga tentukan. Lepas tu lepas SPM saya dilema lah macam nak masuk STP ke. Tapi more to STP sebab orang cakap STP ni senang untuk kita terus pergi ke fast track degree kan. Tak payah nak diploma lagi. And then lepas dari tu terpaksa juga ambil aliran agama masa STP. And then itu pun dah memang cakap dengan dia cannot go lah. Sebab bahasa Arab semua tu pun dapat cukup-cukup makan je. Sebab start minat. Atin boleh cakap bahasa Arab? Boleh lah sikit. Cuba sikit je. Buka. Rasa macam tengok filem ayat-ayat cinta. Macam marah muka aku dengar. Okay, daripada kecil. So, ni daripada parents lah kiranya. Mak ayah Atin kerja apa? Kerja sendiri je. Ni sebab terpaksa lah Farah. Kau tengok sebab terpaksa di mana dia berada sekarang? Pas STP tu dah cakap dengan dia, mak jangan paksa lagi nak pergi agama sebab dia suruh pergi macam Jordan semua tu lah. Macam ambil aliran agama juga kan. Lepas tu, mula-mula apply STP tak dapat. Yang apa? Orang panggil? UPU tu. Lepas tu Allah lama sangat tinggalkan zaman. Ia dah berapa puluh tahun. So korang semua boleh tahu lah berapa umur dia. Macam lepas tu tak dapat. Buat rayuan pun tak dapat juga. Lepas tu dengan member budak sekolah sekali lah. Dia cakap apa UiTM ada keluarkan dia ada pengambilan setahun 2 kali tau. Masa bulan 6 yang tu under UPU. Untuk bulan 12 tu under dia sendiri. UiTM. Jadi kita masuk yang under UiTM tu lah. Ambil bahasa Melayu Komunikasi Profesional. Oh, budak UiTM lah. Mesti. Tadi Atin cakap Atin suka membaca daripada tadika. Tapi sebab mak banyak paksa kan. So sekarang Atin jadi senior editor. Jadi dalam tempoh yang lama tu Atin memang nampak apa-apa benda yang bertulis ni memang Atin suka baca ke? Lepas tu kalau memang suka tengok benda bertulis, memang suka baca. Lepas tu kalau jumpa kat tempat lain benda yang salah eja, salah eja ni bukan macam ni. Betulkan sendirilah hati. Selalu kan pergi bank beratur kan, kena tunggu kan. Ditulis kat situ dihadkan 10 orang sahaja. Tapi ditulis kat situ saja
10 orang saja. Maksudnya sahaja. Okey, Atin ambil degree. Lepas tu saya sambung master dekat UPM. Bahasa Melayu juga. Ijazah sarjana Bahasa Melayu. Bukan calang-calang you all. Okey, kalau seseorang tu minat menuliskan, so kita macam pergi dalam sikit lah. Kalau seseorang tu minat menulis, apa yang dia perlu buat? Contoh macam fakta ke dia kena tahu, cara ayat ke, boleh tak Atin cerita? Mungkin orang kat luar sana ada yang suka menulis tapi dia orang tak tahu dia orang tu buat betul ke tak. Kalau susunan ayat tu tak kisahlah, sebab tu memang tugas editor untuk betulkan ayat semua. Tapi dia more tu fakta lah. Dia sila rujuk benda yang macam, bila rujuk tu tolong letakkan dekat bibliografi, susun dengan betul bibliografi tu. Fakta-fakta yang dia copy tu jangan copy semua tu benda yang sama, sebab benda tu boleh di-trace. Bila dia paste dekat Word, kita ada satu sistem untuk trace dia punya plagiat tu. Jadi kita nampak kat situ dia copy dekat Wikipedia. Tapi dah lah dia copy and then tak letak pula tu dekat rujukan dekat bibliografi. Tu dah jadi salah satu kesalahan lah. Orang lain boleh saman dia. Contoh yang orang memang zero Tin, dia tak tahu nak tulis, tapi dia nak tulis. So kat mana, macam mana dia nak cari fakta tu betul atau tak? Macam contoh macam Mira selalu percaya je dekat Wikipedia tu. Tapi orang cakap Wikipedia boleh edit. Ya, betul. So macam mana? Contoh macam Mira bukan bidang tu. So macam mana Mira nak menulis ataupun nak membaca tahu fakta tu betul? So maksudnya web macam mana kita tahu okey yang informasi ni memang betul? Contoh, saya bagi contoh William Skate. William Skate tu dia banyak more tu mistik Melayu macam tu lah. And then dia ada buat dalam kurungan. Kurungan tu dekat situ lah kita boleh tahu yang tu benda original ke tak. And then bila kita nak tulis, kita tulis balik nama dia. And then kita cakap kita ambil daripada mana. Macam contoh William Skate dalam bukunya apa-apa Magic World, macam tu. And then yang tu kita letak dekat kita punya rujukan. Dekat rujukan tu tulis nama buku, nama penulis, tahun yang dikeluarkan buku, nama penerbit and then tempat yang diterbitkan. Jadi daripada cara Atin cakap ni kita boleh tahulah dia ni banyak pengalaman kan. Jadi mesti banyak buku yang Atin dah edit kan. Jadi agak-agak Atin lah, berapa banyak buku yang Atin dah edit sepanjang Atin bekerja dalam bidang ni? Selama Atin hidup lah. Kalau sepanjang rasa dalam 50. Sebab tu campur dengan company yang saya bekerja sebelum ni lah. Pasal company yang bekerja sebelum ni kejap lagi kita cerita. Kita tanya macam mana dia boleh capai. So dalam 50 buah buku. Genre tu jenis yang sama ke? Tak juga. Sebelum ni saya genre agama. Background company sebelum ni berlatar belakang ke agama. Jadinya banyak benda-benda hadis, surah-surah dalam Al-Quran. Cara kita susun surah tu, kita punya susunan macam mana, kena italic ke, dia punya nama-nama sahabat semua tu kena betul mengikut SOP company tu lah, dia dah sediakan kan. Macam tu je lah. Jadi kiranya pengetahuan agama yang aliran agama yang Atin ambil dulu berguna jugalah. Okey, jadi secara umumnya untuk orang luar tahu kan, nak terbitkan buku ni bukan yang senang. Jadi boleh tak Atin ceritakan macam mana proses nak terbitkan sesebuah buku ni? Okey, proses mula-mula sekali penulis hantar manuskrip lah. Okey, sebelum tu memang mencerah sikit. Kalau penulis hantar manuskrip, biasanya manuskrip itu dipilih oleh daripada editor sendiri ataupun company tu yang macam okey, aku kenal kau. So okey lah, kita terbitkan je lah buku kau. Walaupun buku dia akan menyusahkan editor. So sebenarnya cara yang betul macam mana? Kalau cara yang betul dia, satu kita based on
kita punya marketing strategi, marketing trend sekarang, orang minat buku apa. Contoh kalau kita keluarkan buku majalah, sekarang orang dah tak minat majalah. Jadi banyak company yang majalah ni tak ada, kurang mendapat sambutan. Jadi dia akan pilih buku yang ikut trend orang-orang sekarang. And then marketing strateginya, dia punya content editor tu dia dah nampak dah apa nanti pemasaran dia akan buat semua. Proses mula-mula dia akan pilih berdasarkan apa yang saya cakap tu lah tadi. And then bila pilih dia akan tanya dulu para editor semua setuju ke, and then boleh ke buat duit buku ni. Lepas tu bila dah ni, kita ambil masa dalam ikut words juga. Kalau contoh 30 hingga 35k words, tu ambil masa dalam sebulan jugalah. Kalau 50 ke 60k words tu selalu dalam 2 bulan. Untuk editing sahaja, editing raw dalam bentuk Word, kita hanya edit di Word dulu sebelum dia masukkan dalam bentuk InDesign, iaitu dalam bentuk layout lah. Yang tu designer akan masukkan. And then selepas itu, lepas dia siap masukkan layout, dia akan bagi semula kepada editor yang pertama. Okay, and then editor tu akan check mana benda yang designer salah letak. Kadang-kadang subtopik kepada subtopik tu designer tak dapat nak baca benda tu. Kadang-kadang dia salah letak anak-anak tu. And then bila dah editor pertama tu dah settle, dia akan bagi kepada proofreader. Proofreader akan tengok bukan dari segi ayat, semua susunan ayat tu bukan dah, itu pada peringkat awal. And then proofreader dia akan tengok dari segi contoh ada typo error ke, and then salah penanda wancana ke, ada titik ke, tak ada titik ke. So dia akan baca semua lah. Ya. Dekat situ lah dia akan tengok semua betul ke yang editor pertama tadi buat, macam tu. Dan dia akan bagi tahulah sama ada setuju ke tak setuju. And then dia akan bagi designer buat correction. Selepas tu kita akan hantar untuk mockup ataupun Ozalid nama dia. Dekat mockup tu kita akan tengok dia mockup ni dia macam buku betulnya. Bila kita keluar, dia bila kita nak print terbitkan, itu dijadikan satu saja buku yang sama macam dia terbitkan nanti. Dekat situ kita boleh conteng lah apa yang salah. Tengok dekat RHL dia kat atas tu tak salah letak ke, sebab kat situ manual. Bila manual tu kadang-kadang manusia kan dia boleh salah kat situ. And then masa itulah kita boleh conteng untuk last correction kita buat. Kemudian kita akan hantar untuk printing lah. Printing ambil masa dalam 2 minggu, 10 hingga 14 hari lah, 2 minggu macam tu, untuk dijadikan buku yang sebetulnya untuk dijual lah. Yeah. Oh, lama juga proses dia. So ada orang macam ingat kenapa lambat, kenapa macam tak cepat. So kadang-kadang kita pun bergantung pada kilang juga kan. Okey, tadi Atin yang disebut berapa orang cakap patah perkataan. Mungkin ada orang yang dengar dia tak dapat tangkap berapa macam Atin cakap 30 ke 50 tu. Itu kalau orang cakap Atin boleh bagi contoh buku setebal mana? Kalau dengan Patriots, kalau buku yang harga RM28 tu, itu antara 30,000 perkataan hingga 40 perkataan lah. 40,000 perkataan. Dia tebal tak tebal, nipis tak nipis. Tebal tak tebal, nipis tak nipis. Kalau yang harga RM25 tu, itu tak silap saya 20 hingga 25,000 perkataan. Tapi sekarang pihak pengurusan dah tetapkan
untuk 25,000 perkataan ke atas. Dah tak boleh 20,000 perkataan ke atas. Sebab nanti nipis sangat. Ya, nipis sangat. Dan kita nak jual harga pun berapa kan. And then yang satu lagi tu harga RM38. Yang tu tebal dia. And then daripada words 50,000 patah perkataan hingga 60,000 patah perkataan. Ini yang macam setebal novel. Ya, macam kalau kat Patriots buku Kitab Tamadun Melayu, Kitab Tamadun Islam. Mungkin kod pendengar-pendengar baru yang tak mengenali Patriots ni, bolehlah korang pergi usah-usah kita punya website. Aku promote. Lepas tu Hati cakap proofreader. Proofreader tu biasanya dalam satu proses tu seorang je lah. Cuma editor je yang bukan, dalam satu proses dia akan ada dua orang editor. Editor pertama dan editor kedua. Editor kedua tu lah orang panggil proofreader. Faham. Prosesnya agak panjang ni Farah. Macam engkau menulis juga kan? Tapi engkau mesti macam tak tahu kan proses ni. Aku tahu jugalah sebab aku dulu dia macam masa pengalaman aku tulis novel. Lepas tu aku hantar dan manuskrip aku diterima. Lepas tu aku kena berurusan dengan editor lah. Lepas editor dah habis edit dan dia masuk dalam layout, dia akan hantar balik ke aku. Aku yang kena proofread dulu. Kau? Aku kena proofread sebagai penulis je. Memang kalau untuk fiction lah, aku tak tahu lah kalau untuk sama-sama. Kan? Dia akan hantar semula ke penulis. Tapi kadang-kadang penulis ni dia akan cakap okey dah tu. Dia tak nak check. Sebab dia bangga sangat. Kalau aku memang memang masa tu aku humble. Macam yelah dah kita dah orang nak terbit buku kita, bersyukur lah, check je lah kan. Tapi satu benda yang korang cakap tu kan, one thing juga yang penulis kat luar sana, dia simple lah. Kalau macam kita minta tolong orang, so macam kalau orang tu kata tak betul, so kita janganlah menegakkan yang kita salah tu betul. Sebab itu mungkin contohlah sebagai editor kan, macam Farah cakap tadi, kalau macam kau humble sebab kau check balik. Macam tadi Hati cakap ada setengah penulis ni dia macam belagak kan, macam orang cakap sombong lah. Bagi aku lah dekat macam syarikat dalam sesebuah penerbitan buku ni, macam penulis ni dia macam dia tak lebih pada editor lah. Like macam editor tu patutnya jadi dia punya sifu. So macam sifu kalau cakap kau dengar lah. Dia macam rasa entitled kan kadang-kadang. And then tu macam sekadar nak buat duit je. Dan lepas tangan. Sebab tu lah dia boleh plagiat. Dia punya tu panggil kalau dalam bahasa tesisnya keabsahan satu benda dan kepercayaan dia dekat dia punya penulisan tu macam 100% lah kita bagikan. Jangan macam melepaskan batu di tangga untuk copy paste apa semua. Yang tu budak-budak sekolah rendah pun boleh buat. Macam aku kan, aku tulis fiction macam novel semua macam tu. Even yang tu pun macam aku akan make sure like macam at least tanda baca aku betul. Sebab aku takut dulu yang editor aku macam mana kalau aku mess up lepas tu tak jadi terbit. Tapi aku tak tahu lah macam kalau penulis bila dah kadang-kadang penulis yang tak takut like, macam saya serahkan pada awak lah untuk buat. Saya dah lepas tangan dah tulis dah jadi macam kerja sama lah. Benda basic pun macam format semua tu dia macam tak apalah, okey dah tu. Padahal dekat syarat-syarat manuskrip dah tulis kot. Okey, kena justify, kena spacing berapa, ikutlah benda tu. So maksudnya editor ni bukan buat balik daripada awal. Itu dah jadi macam buku kita pula. Betul. So sebenarnya editor ni tugas dia adalah semak semula susun apa yang betul. So maksudnya penulis kat luar sana mungkin ada yang baru nak menulis buku, korang memudahkan kerja seorang editor. Kat sini kita orang bukan nak Kang ada kena kecam pula Kang. Kita cakap berdasarkan pengalaman. Mungkin mana yang salah tu kita cerita, Fatin cerita pengalaman dia. Sebab dia macam ada situation win-win lah. Win-win situation macam kau menulis, aku tolong semak. Lepas tu kalau kau salah, aku betul kan. Maksudnya kau dapat nanti at the end of the day dia dapat royalty and kita pun dapat ilmu daripada penulisan dia. So macam Farah kata tadi, penulis sebenarnya bukan diva. Lagi satu, kalau macam bukan fiction aku tak tahulah. Tapi kalau untuk fiction, dia memang editor tu sendiri. Dia macam tak ada tau like, macam content editor ke apa. Dia memang editor tu sendiri yang semak. Lepas tu kalau editor tu make sure yang kata okay, patutnya kesalahan dekat sesebuah manuskrip tu kalau untuk approve je pun patutnya tak lebih daripada 20%.
Kalau lebih daripada 20% memang pulangkan, kau tulis balik. Kalau baca balik, dia buat lagi, okey dah tak payah terbit. Tu kat luar sana macam kita orang cakap nak terbit sebuah buku tu bukan senang. Macam sekarang ni aku rasa aku dah boleh keluar kot. Korang boleh borak 2 orang. Sebab Mira bukan daripada bidang ni, tapi Mira faham sepatutnya proses tu. Mira rasa kalau apa yang Atin sampaikan, orang kat luar sana faham proses tu daripada start pemilihan manuskrip sampai nak jadikan sebuah buku. So korang pun dengar rumit kerjanya. Jadi mungkin yang dengar ni ada separuhnya penulis, mungkin mana yang apa orang cakap boleh bermuhasabah diri. Harap-harap lepas podcast ni tersiar, manuskrip yang Atin dapat semua, alhamdulillah. Dan 60k pun boleh siap sebulan lah, bukan 2 bulan dah. Betul. Okey, cakap pasal editing berapa lama tu, boleh tak Atin bagi tahu? Biasanya sebuah buku Atin siap berapa lama? Saya pernah siapkan dalam masa 1 hari 50 hingga 60 pages. Wow. Saya boleh siapkan. Tapi tu bergantung kepada penulisan lah, ayat. Penulisan ayat lah. Kalau contoh ayat dia ringkas, ada titik, boleh siapkan lah. Tapi kalau contoh dalam satu perenggan tu tak ada titik, kita kena buat balik ayat tu, tak dapat lah. Memang rasa 30 boleh lah. Tapi secara umumnya, kalau mana-mana editor lah, kat mana-mana, kat Malaysia kan banyak penerbitan buku kan. Maksudnya company-company tu yang ada editor, biasanya editor berapa lama diorang ambil masa? Okay, ni contoh saya bekerja dekat company sebelum ni. Dia ada satu borang yang kita akan isi berapa pages kau kena buat dalam masa 1 hari. After all, it all come back to the quality of the work itself lah. So macam bila kita dah approve tu, supposedly macam manuskrip tu sebenarnya patutnya dah bagus. Yang tu, so macam penulis kena bagi kerjasama lah. Tapi kalau dekat thesis ni pakai apps Turnitin ni, memang out lah penulis-penulis ni. Okay, kita habis pasal tadi sebab orang cakap apa tadi, aku dah cerita pasal dia tadika tadi. Lepas tu editor dia dah pergi depan sikit pula cerita pasal aku dan kerjaya. Kita nak tanya, Atin isteri, Atin dah berkahwin. Atin baru kahwin kan bulan 2? Alhamdulillah, sebelum COVID sempat buat majlis. Kau tak duduk rumah sewa tu seorang-seorang masih menyewa lagi. Okay, boleh tak Atin cerita life Atin lepas berkahwin? Tapi sebelum tu, sebelum Atin jadi editor, Atin kerja apa? Sebelum saya jadi editor, macam-macam kerja lah buat. Cuma cleaner je belum lagi. Macam mana boleh sampai tahap editor tu, Tin? Maksudnya macam mana Atin boleh masuk? Minat jadi editor tu lama dah, selepas grad lagi lah. Tapi tak ada peluang sebab banyak syarikat penerbit tu masa tu tak banyak sangat lah. And then peluang pun tipis. Banyak yang dah diisi kekosongan tu. And then saya pun bekerja, mula-mula saya bekerja sebagai pegawai khidmat pelanggan dekat Telekom Malaysia yang kat Menara Rebung tu. Hai, Assalamualaikum. Boleh saya bantu anda? Yang hari-hari kena marah. Sebab tu dah berhenti. Lepas tu tak boleh tahan kena marah. Tak boleh tahan. Macam kena bayar, untuk kena maki. Betul. Gaji dia memang mahal. Banyak jugalah gaji dia. Lepas tu jumpa pakar psikologi. tu kerja dalam masa 1 tahun lebih rasanya. Berhenti. And then kerja dekat pos laju. Wow. Saya kerja bawa van ke? Ini yang hantar pasal saya lambat tu. Bukan, kerani kat belakang je timbang barang. Okey lah, pernah kerja kat pos laju. Berapa lama, Tin? 2 tahun rasanya. Selepas ni kalau orang ada macam nak tanya pasal kisah pos laju, bolehlah kontak Fatin nanti. Okay, boleh buat episod seterusnya. Tak payah, orang kat sini pun selalu tanya pasal pos laju. Aku dan pos laju. Okey, kat situ ada tak pengalaman-pengalaman yang maksudnya Atin jumpa orang macam mana kat pos laju tu? Dia banyak deal dengan pelanggan lah. Berbanding sekarang, saya banyak deal dengan screen saja. Itulah dia cakap apa,
Saya lebih suka yang sekarang lah. Oh, yelah sebab Atin pun tak banyak cakap. Betul. Okay. Okay, Atin dah berkahwin. Lepas tu, lepas kerja pos laju tu, dapatlah jadi seorang kerja sebagai editor. Lepas kerja pos laju, tak tahan sebab gaji sikit. Lepas tu sibuk. Yang telekom tu gaji banyak tapi kena maki. Yang ni pos laju timbang barang gaji sikit. Gaji sikit. Kau nak apa dalam hidung kau? Dalam hidup ni kita tak ada dapat semua benda ni. Tak kata bersyukur. Gaji sikit. Lepas tu dah lah 1,100 je. 1,100. Okay. Tapi kalau campur allowance dapatlah lebih macam tu. Kalau kerak OT dapatlah. And then tak tahan. Lepas tu fikir, alamak PTPTN kena bayar ni. Hutang. Ya, hutang. Keliling pinggang. PTPTN kena bayar. And then fikir-fikir cakap dengan mak, macam mana lah. Kau sambung je master. Aku dah cakap dah sebelum ni. Sambung je master tu. Kan ketegar cakap aku. Allah makcik. Lepas tu berhenti pos laju. And then sambung master. Masa sambung master tu lah saya bekerja sebagai editor juga di salah sebuah penerbit background agama. Start dari itulah saya mula dari bawah. Masa tu saya mula sebagai junior editor. Sekarang? Ya, sekarang senior. Alhamdulillah. Masa tu memang gaji memang sikit. Saya tinggal dekat Sedang masa tu. Saya kena travel hari-hari naik motosikal selama 45 minit. Selama 45 minit kalau buat laju lah. Kan nak ciluk-ciluk lagi kan. Selalu 45 minit hingga sejam lah. Saya pernah kadang-kadang 2 kali rantai motosikal tu jatuh. Dan saya tersadai dekat tepi jalan tu. Ada boyfriend tak masa tu? Masa tu lah boyfriend. Ada tapi jauh. Oh jauh. Tak berguna juga. Ya, tak berguna. Ni mesti ada anak ikan. Masa tu macam banyak susah lah masa tu. Lepas tu cakap dengan masa tu sampaikan bulanan kereta pun dapat bayar. And then yang tu banyak duduk rumah lah. Memang tak dapat nak pergi mana-mana. Lepas tu mak lah banyak membantu. Bila dah Mak yang memaksa tadi membantu anaknya. Kasih sayang seorang ibu. Ya. Lepas tu sampailah saya kenal Patriot ni melalui kawan saya. Saya masa tu terfikir nak cubalah tengok, tanya ada editor baru ke. Cakap dengan dia, ada kerja kosong ke editor? Lepas tu dia bagi iklan jawatan kosong editor. Patriot post dekat IG tak silap saya. And then kau try lah ni, dia cakap. Lepas tu saya pun try. Dah rezeki sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Tapi sekarang Atin sebagai editor, lepas tu dah kahwin. Macam mana nak pembahagian masa Atin dengan kerja rumah? Tapi saya nak cakap lah. Cakap. Nak kahwin tu fikir dululah. Menyesal ke? Boleh tahan lah. Dulu boleh bangun pukul 12, pukul 1. Allah And then kerja sampai tengah malam. Lepas tu kerja, lepas bangun tu makan. And then terus buat kerja sampai malam, kadang-kadang sampai pagi. Tak payah nak sibuk-sibuk orang kan. Macam sekarang pukul 9, pukul 8 saya dah kena bangun. Saya masak dulu, dia nak pergi kerja. Lepas dia pergi kerja baru saya boleh buat kerja saya. And then tu pun pukul 5 petang, 6 petang dah kena stop. Saya kena masak petang pula, dia nak balik. Macam itulah. Kasih seorang isteri. So lelaki kat luar sana kena bersyukur dapat isteri yang menjaga makan minum. Nampak hati-hati kan, walaupun menyesal berkahwin tapi masih yang menjalankan tanggungjawab dia. Tapi saya nasihatkan perempuan-perempuan kat luar sana tu rasanya fikir dululah sebelum nak kahwin tu. Kenapa dia pandang tatap mata kau, Mira? Tapi ramai juga yang wanita berjaya
yang tak kahwin. Tapi betul. itu sebab orang cakap komitmen lah. Sebab tapi untuk hari ni kita cerita pasal Fatin Atika kan. Sebab Fatin Atika dia berkerjaya lah. Tapi agak susah lah Tin bagi pembahagian kerja kan. Okey, kita sebenarnya banyak lagi nak cakap. Tapi Farah ada satu soalan. Dia macam tolak-tolak kaki Mira kan. Dia duk tanya. Sebab dia nak tanya sangat soalan ni. Okay, memandangkan Atin kan memang pernah kerja telekom lah, pos laju. Lepas tu at the end of the day dapat juga kerja idaman sebagai editor kan. Tapi katakanlah Atin tak berkawan dengan kawan Atin tu, gaduh ke apa, and then tak ada IG ke apa kan. And then Atin tak kerja lah sebagai editor tu. Rasa-rasa Atin jadi apa sekarang? Rasa-rasa kena rasa dululah masa masing-masing. Rasa-rasa jadi apa? Tak, sebab saya ada satu perasaan yang macam saya ada qualified. Saya ada qualification ni dan saya akan dapatkan qualification yang sepatutnya, yang berbaloi dengan apa yang saya belajar dulu. Saya ada satu perasaan tu lah. Oh, dia yakin lah. Kira walaupun bukan kerja sebagai editor, mungkin kerja dekat bahagian lain tapi dalam bidang bahasa jugalah. Ya, betul. Wow. Okay. Kalau aku tanya kau Farhan, kalau kau tak ada kat sini sekarang kan, kau tak ada kat podcast, kau tak kenal aku, agaknya apa kau tengah buat sekarang? Jadi lawyer kot. Wow. Tapi lawyer yang agak biol lah. Ya, itu aku mengaku lah. Tak aku tak jadi lawyer. Okey Tin, kita dah sampai ke penghujung podcast. Apa kata-kata terakhir Atin untuk pendengar kat luar sana? Mungkin ada yang sekarang yang dengar dia nak menulis. Ada juga orang yang mungkin dalam masa yang sama dia buat banyak kerja sebab dia nak menampung dia punya kos sehari hidup ke. Kalau siapa-siapa yang untuk menulis lah kan, dia boleh hantar manuskrip kepada kami, iaitu email dia manuskrip@thepatriots.asia. Itu saja. Nanti pihak pengurusan akan hubungi dia lah. Nyatakanlah nombor telefon, email, semua dia akan hubungi semula. Tak semua kerja di dunia ni bukan senang. Jadi memang kita akan kena mula daripada bawah. Keluarkan hadis dan dia perlu sabarlah, tu saja. Saya pun memang sabar je dulu. Gaji saya bagi tahu 1,300 je. Itu je, tak ada allowance, tak ada apa. Allowance kena potong sebab masa tu kegawatan ekonomi kan. Diorang pun COVID ni tak tahulah. Lagilah kena potong, tak tahulah apa jadi orang-orang kat sana tu sekarang. Saya sabar and then sampai sekarang lah boleh dapat tu. Sebab tu saya macam apa pun cakap, nangis. Saya fikirkan apa yang mak saya selalu tolong bila saya susah. Itu sahaja. Iya. Sabar. Okey. Sabar. Sebelum tutup, aku nak buat kesimpulan dulu. Mungkin kesimpulan Mira akan panjang sikit lah. Macam tadi Atin cakap, apa yang kita buat dalam hidup kena sabar. Kadang-kadang apa yang kita minta ni kita dapat. Ada yang kita tak dapat. Macam Atin, dia dapat tapi lambat sikit. Betul. Dia start kerja dengan pos laju and macam-macam lah. So macam apa dalam dunia ni kita akan dapat. Dan ada juga yang kita tak dapat. Tapi kita kena tahu Tuhan tu bagi apa yang kita perlu. Dia tahu. Sebab ada orang dia dapat kerja, dia dapat dream job dia ni. Betul. Seronok, siapa tak seronok. Tapi lepas 3 bulan dia stop. Sebab mungkin ada faktor yang menyebabkan dia tak seronok. Tapi Mia rasa one thing juga, kena ikhlas, kena buat apa yang kita seronok, kita happy. Sebab bila kita happy dengan benda tu, kita semangat nak buat secara automatik. Dan lagi satu, kena bersyukur. Macam ada orang, okey lah, ada orang gaji kecil. Tapi tempat kerja dekat dengan rumah. Betul. Ada orang gaji besar. Tapi jauh. Macam tu. And ada juga bos tak best, gaji kecil tapi dapat kawan-kawan yang best. So maksudnya itu salah satu benda yang kita bersyukur lah. So bila korang rezeki kan. Tapi sebenarnya benda-benda tu yang boleh buat kita, bila kita down, kita akan positif balik lah. So macam daripada Mira, korang kena ikhlas untuk buat semua tu. Sabar je, tak apa. Sebab dalam pandemik COVID ni, so kita semua terkesan. Jadi Mira harap orang kat luar sana sabar, ambil semua benda-benda yang positif. Okay, betul lah apa yang kau cakap tu. Dan bagi aku pula,
tak kisahlah kita kerja kat mana, sama ada kita dapat kerja idaman ke ataupun dapat kerja luar daripada skop yang kita tak pernah impikan ke. But as long as we are happy, kita tak ada dekat dalam toxic environment, dapat boss okay, kawan-kawan okay, so we should be thankful sebab kita nak kerja ni lama kan. And then kalau kita perasan macam sebenarnya kita ada kat tempat kerja ni for half of the day, half of our life, so kita just kena make sure yang kita serasi lah dengan tempat kerja tu. Jadi Mira, episod kali ni boleh dikatakan sebagai menutup tirai 2020 lah. Jadi sedar tak sedar 2021 dah hampir kunjung tiba. Sedihnya. Tapi aku seronok sebab kita dah sampai 20. Ngam-ngam penutup 2020 episod ke-20. Fatin Atika pula tu Tin. Kau patut bersyukur Tin. Dia macam episod special walaupun kita pun tak rancang nak jadi special. Tak pernah plan pun episod 20 kena pada akhir tahun kan. Jadi harap-harapnya 2021 akan jadi permulaan yang lagi baik kepada kita berbanding tahun 2020. Dan lagi satu, nanti kita orang podcast Kotak Suara akan bagi tahu apa segmen baru untuk tahun 2021. Nantikan. Okay. Jadi sekian saja daripada saya, Mira dan juga Fatin Atika. Jadi diharap agar Fatin tak jemulah untuk join kita orang lagi lepas ni kan. Fatin nampak awal-awal tadi diam, tapi lama-lama baru dia banyak cakap. Saya suka improvement. Bagus Fatin, join kita orang ni. Tengok skill dah bertambah dah, skill bercakap. Okay, jadi kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang, iaitu pada episod 2021 pada 1 Januari 2021. Okay guys, bye-bye. Assalamualaikum. Bye.